Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala wa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya pendengar tak suara? Kak, di FB ada ke tak ada, Kak? Ada Ustaz. Oh, Dia KFB ada. Baik. Saya ingatkan tak ada sebab tak keluar dekat. yang awal-awal tu dia tak boleh guna. Kali kedua ni baru boleh Ustaz. Okeylah. Kita mulalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan sesi ulang kaji surah-surah dalam Al-Quran. Seperti yang kita telah pun janjikan, insya-Allah kita akan bincangkan surah lebah ya, suratun Nahli. Okey, suratun Nahli. Nahlu adalah lebah. Okey. Kalau sebut berkenaan dengan lebah, saya yakin semua daripada kita mengetahui tentang lebah, tak perlu diulas panjang lebar. Kalau sebut tentang lebah, mesti kita akan ingat tentang madu. Itu dipanggil madu lebah. Tetapi dalam surah lebah ini, bukan sekadar Allah nak menyebutkan tentang madu itu, tetapi Allah akan membawa kita semua kepada melihat perihal karakter yang ada pada lebah. InsyaAllah kita akan lihat ayat-ayat dalam surah lebah ini yang berkenaan dengan penyebutan perkataan nahlu. Baik, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Lebah ini kita lihat dulu nama surah dia. Okey, surah ini saya nak kemukakan ada nama lain yang para ulama menamakan. Okey, nama lain ini maksudnya bukanlah nama surah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Tetapi surah lebah ni nama lain dia adalah surah An-Ni'am, iaitu surah ni'mat. Para ulama yang mereka mengkaji tentang surah-surah Al-Quran, mereka mendapati surah lebah yang mengandungi 128 ayat ini memang menyebutkan tentang kepelbagaian nikmat. Justru itu para ulama menamakan surah lebah ini dengan nama lainnya surah ni'mat. Daripada penamaan surah nikmat ni kita sudah dapat gambaran awal apa nikmat yang ada pada lebah. Selain daripada lebah, ada nikmat apa? InsyaAllah kita akan rungkaikan persoalan tersebut pada ayat-ayat yang kita akan baca dan ayat-ayat yang kita akan rujuk sebentar lagi. Jadi sebelum kita teruskan tentang justifikasi kenapa dipilih tentang nama lebah itu dan ayatnya, kita ulang sekali lagi kedudukan juzuk surah lebah ini adalah juzuk yang ke-14 bersamaan dengan suratul Hijr. Kesemua ayat dalam suratul Nahlu ini dia berada pada juzuk yang ke-14. Okey, kalau tuan-tuan nak rujuk dalam Al-Quran, boleh rujuk ayat pertama sampai ayat 128, muka surat 267,
sehingga muka surat 281. Okey, ini bermakna sesi ulang kaji kita pagi ni sama dengan hari bulan Syaban. Kalau tak silap saya, hari ni 14 Syaban. Jadi kita pun berada pada juzuk yang ke-14. Jadi untuk memastikan sesi ulang kaji kita ini sempat sebelum Ramadan, maka kita kena buat kerap sikitlah supaya apabila masuk 29 Syaban, kita dah sampai pada juzuk yang ke-30. Jadi saya sebut maklumat ini terlebih awal supaya kita tahu apa yang kita nak sasarkan, kita sudah sampai kepada pelajaran yang mana. Sebab kadang-kadang kita tak dapat ikuti, kadang-kadang kita baru dapat ikuti dan sebagainya. Baik tuan-tuan, kenapa surah ini dipilih dengan menyebut tentang lebah? Kenapa Tuhan tidak menggunakan surah ini dengan nama surah Ni'mat? Sedangkan surah lebah ni ada banyak Allah menyebut tentang ni'mat. Contohnya kenapa surah ni dia tidak dinamakan sebagai surah An-Ni'am. Contohnya surah ni'mat. Allah pernah sebut ada surah tu dah, surah ni'mat. Namanya Al-Kausar. Allah kata suratul Kausar. Ada justifikasinya kenapa Allah lebih memilih meletakkan lebah itu menjadi nama surah. Walaupun pada lebah itu ada nikmat madu, tetapi ada sesuatu pada lebah itu menyebabkan dia diangkat untuk dijadikan nama surah. Okey, kata para ulama, lebah ni adalah satu simbolik kepada manusia supaya manusia ini dia belajar untuk taat pada Allah. Ikut wahyu Allah. Maka haiwan yang telah taat, yang telah ikut wahyu Allah adalah lebah. Jadi Allah memilih nama lebah tu, sebenarnya pada lebah tu ada karakter yang sangat baik, iaitu satu haiwan yang sangat taat, yang ikut perintah daripada Allah dan dia tak pernah langgar perintah Allah tu. Apa perintah Allah tu? Takkan lebah ni dapat wahyu. Lebah dia tak dapat wahyu, tetapi lebah ini dia taat pada Allah. Disebabkan dia taat pada Allah itulah dia memberikan nikmat kepada kita, iaitu nikmatnya madu tu. Okey. Moga-moga dapat gambaran awal perbincangan pada nama ni. Okey. Untuk dapatkan kenapa Allah memilih pada lebah itu, kita akan baca nanti ayat-ayat yang berkenaan dengan kalimah yang ada menyebut tentang nahlu. Perkataan nahlu tu kita kena cari dekat ayat dalam surah An-Nahl ni, supaya dari dalam ayat tu dia memberikan kepada kita isyarat, memberikan kepada kita apa sebenarnya yang Allah nak sampai dekat yang pada surah lebah ini. Okey, berikutnya tuan-tuan dan puan-puan, para ulama juga menyebutkan tentang surah ni juga dipanggil surah nikmat kerana surah ini banyak menyebutkan tentang nikmat Allah. Jadi lepas ni ingat je, kalau baca surah lebah, ingat lebah yang taat dan ingat nikmat. Lebah ni dia macam karakter Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni Rasul yang taat dan dikaitkan dengan syukur. Nanti sekejap lagi kita akan sebut dalam surah lebah ni, Allah sebut Nabi Ibrahim dalam surah lebah. Apa perkaitan Nabi Ibrahim dengan lebah? Apa persamaannya? InsyaAllah kita akan rungkaikan sekejap lagi dalam sesi ulang kaji ni. Seperti yang saya telah katakan tadi,
kita ni kena selalu kritis. Kita kena selalu bertanya kan tentang peletakan ayat, penceritaan sesuatu cerita dalam surah itu, kenapa surah tu namanya macam tu, apa tujuan surah, kenapa ayat dia bunyinya seperti ini, Allah mengungkapkan seperti ini. Maklumat itu insya-Allah kita cuba dapatkan dalam sesi ulang kaji kita pada pagi ini. Yang paling penting, tuan-tuan berikan tumpuan yang sepenuhnya. Okey, kalau ada soalan nanti boleh tanya. Ya, moga-moga Ramadan kali ini kita masuk juzuk yang ke-14, kita masuk dalam keadaan yang kita merasai bahawa kita ada Tuhan yang jaga diri kita kalau kita pegang kepada agamanya, dan kita masuk dengan rasa penuh kita rasa tentang nikmat yang pelbagai. Masuk surah juzuk 40 ni surah nikmat, ya, tentang lebah tu, insya-Allah kita akan perincikan. Baik, tuan-tuan, nak dapatkan maklumat lanjut tentang kalimah penyebutan nahlu itu, lebah itu, maka kita kena pergi kepada ayat 65. Kita kena terus cari ayat nombor 65. Maknanya ayat yang tengah-tengah lah. Sebab surah lebah ni dia ada 128 ayat. So kita pergi kepada ayat yang ke-68. 68. Lepas tu kita nak tengok juga ayat nombor 69. Dua ayat ni tolong ya, kena perhatikan baik-baik. Kenapa dengan dua ayat ni kena perhatikan baik-baik? Kerana dua ayat inilah yang menjadi kepada sumber nama surah tu. Dia lepas ni kalau tuan-tuan, ya, sahabat-sahabat, kalau baca je nak cari tentang nama surah tu, cari dekat ayat tu. Supaya dekat ayat tu dia ada memberikan kita gambaran bahawa topik perbincangan 120 ayat ni nak ke mana. Okey, tuan-tuan, ayat nombor 68. Surah Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat nombor Nabi ayat nombor 68. Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahli. Wa auha rabbuk, dan Tuhanmu telah memberikan wahyu. Dalam ayat 68 Allah guna perkataan wa auha. Auha ni sebenarnya adalah wahyu. Tetapi para ulama mengatakan selain daripada Rasul, kita terjemahkan, kita maksudkan wahyu dekat situ adalah memberikan ilham. Maksudnya Allah memberikan ilham kepada lebah An-Nahl. Maksudnya lebah ni dia ada sesuatu yang dia kena buat. Allah minta dia buat. Bagaimana lebah ni dia boleh tahu itu Allah perintah pada dia? Itu yang ada perkataan wa auha tu. Allah mewahyukan, itu Allah memberikan ilham kepada lebah. Dekat ayat 68 ni lah kita menemukan perkataan nahlu. Lebah tu. Okey, apa yang Allah perintahkan pada lebah ni? Kita kena ingat ya, ayat ni dia ada intipati penting. Okey, pertama tu terdapatkan perkataan tentang al-wahyu tadi tu. Ilham daripada Tuhan tu. Okey. Allah perintahkan lebah ni buat apa? Anittakhidhi minal jibali buyuta. Allah perintahkan kepada lebah, hendaklah engkau membuat rumahmu. Lebah ni dia buat rumah, maknanya dia buat sarang dia. Dekat mana? Minal jibal, di gunung ganang. Jadi Allah kata pada lebah, engkau kena buat sarang engkau di gunung ganang. Okey, itu lokasi pertama. Lokasi yang kedua Allah kata pada lebah, wa minasyajari.
Allah kata, lebah, engkau juga boleh buat rumahmu, sarang-sarangmu di pokok-pokok kayu. Okey. Tempat yang ketiga Allah perintah dekat lebah tu, wa mimma ya'rishun, dan juga di bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia. So ayat 68 yang ada penyebutan kalimah nahlu tadi tu, rupa-rupanya setelah kita cari di mana ayat nama surah tu duduk, bukan sekadar dapat tahu ayat 68 ada ungkapan lebah nahlu tu, rupa-rupanya kita dapat maklumat selama ini lebah-lebah tu, kalau kita nak jumpa kat mana sarang lebah tu, patutlah kita ada jumpa dekat gunung-gunung. Sebab tu kadang-kadang lebah ni kita jumpa dekat pokok-pokok. Rupa-rupanya lebah ni kadang kat rumah kita pun ada lebah kadang-kadang. Dekat bangunan-bangunan yang manusia buat. Oh, lebah pun boleh ada kat situ? Jawapan dia iya. Ada tak kita jumpa tempat lain yang lebah tu dia buat sarang? Tuan-tuan, sampai macam tu Allah perintahkan kepada lebah, sampailah ke hari ini lebah tu dia ikut 3 perintah Allah Azza wa Jalla. Itulah lebah. Okey, dapat kan lebah tu? Okey. Kemudian Allah Taala kata lagi. Tengok, kita kena baca ayat nombor 60. Kita kena baca ayat nombor 69. Tapi sebelum tu tuan-tuan kena take note dekat buyuta, iaitu rumah. Perkataan buyuta tu rumah. Sarang lah, sarang. Ada berkaitan tak dengan rumah kaum Samud tadi? Tadi tu maksudnya, waktu kita belajar suratul Hijr, sama tak macam lebah ni? Lebah pun dia buat rumah juga. Buyuta. Ingat tak ayat kita belajar Hijr tu? Allah Ta'ala kata kaum Samud ni, dia memahat gunung-gunung buyuta untuk buat rumah. Nampak? Allah susun surah tu sebelah-sebelah. Mungkin kita tak perasan cerita tentang sarang lebah tu. Tapi kita lihat cantiknya surah itu disusun. Dia bawa dua yang sama. Dia bawa cerita rumah yang sama. Bagi manusia yang kaum Hijr, haiwan daripada lebah. Okey. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat nombor 69. Ayat nombor 69 ni bukan sekadar lebah tu Allah perintahkan dia buat sarang pada 3 tempat tu. Allah kata pada lebah lagi, summa kuli. Allah Ta'ala kata, makanlah lebah-lebah, kamu lebah-lebah, min kulli thamarat, daripada segala jenis buah-buahan. So lebah ni dia akan makanlah daripada semua jenis-jenis buahan. Betul lebah dia makan buah. Okey. Kita sebut ada yang makan bunga. Okey. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Lepas dia makan ni, Tuhan kata, fasluki subula rabbiki zulala. Tuhan kata, ikutlah peraturan Tuhanmu yang telah diilhamkan kepadamu. Tuhan kata, lebah, kau kena ikut semua yang telah Tuhan perintahkan kepada engkau. Allah perintahkan apa kepada lebah tadi? Buat sarang dia, buat rumah dia, sarang dia pada 3 tempat tadi. Ayat nombor 68, dia boleh buat sarang dekat pokok-pokok, dia boleh buat sarang dekat gunung ganang, dia boleh buat sarang dekat bangunan-bangunan yang orang buat ataupun orang membuat sarang dia itulah. Lepas tu Tuhan kata, makanlah daripada semua buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Tuhan kata, ikut ya 2 perkara ni wahai lebah. Okey. Kemudian
Allah Ta'ala cerita hasil kesan daripada lebah itu ikut apa yang Allah perintahkan. Allah Ta'ala kata, yakhruju min butuniha syarabun. Allah Ta'ala kata daripada perut lebah itu keluarlah minuman. Minuman itu apa? Itulah madunya. Kita sebut madu kan? Lepas ni madu kita boleh letak di bawah kategori minuman. Sebab Tuhan panggil madu tu adalah syarabun, minuman yang keluar daripada perut lebah tu. Okey. Macam mana madu tu boleh terhasil daripada perut lebah itu? Allah Ta'ala kata sebelum tu. Allah kata, ikut ya lebah peraturan-peraturan Allah Ta'ala ni, lepas tu dapatlah dia menghasilkan daripada perutnya itu adalah minuman yang mukhtalifun alwanuhu, yang berlainan warnanya. Lepas tu kita tengok madu lebah ni macam-macam warna dia. Ada yang pekat, ada yang cair. Lepas tu Tuhan kata pada madu dia tu yang berlainan warna tadi, berbagai warna tadi, fihi shifaun, padanya itu mengandungi penawar linnasi, bagi manusia. Nak cerita tentang khasiat lebah ni saya tak perlu ceritakan, semua orang sudah tahu. Tapi sebelum kita nak fokus macam mana khasiat lebah, madu lebah tu kepada manusia, kita jangan lupa untuk dapatkan bagaimana lebah tu boleh menghasilkan madu yang mengandungi pelbagai khasiat tu. Sebab tu kena ambil ayat yang sebelumnya, ayat potongan ayat yang sebelumnya dan ayat nombor sebelumnya itu. Rupa-rupanya madu yang menjadi penawar kepada manusia, khasiat dia tu, ia sebenarnya berpunca daripada lebah-lebah itu. Dia ikut peraturan tu. Tuhan kata buat sarang pada 3 tempat, dia buat sarang dekat situ. Tuhan kata makan kamu daripada buah-buahan, dia makan lebah tu. Jadi sudut lebah tadi tu, nama surah lebah tu rupa-rupanya Tuhan dah bagi isyarat awal tentang apa? Tentang wahyu ataupun ilham tadi, satu. Lepas tu Tuhan nak kaitkan dengan rumah yang dia buat tu, iaitu sarang dia tadi tu. Lepas tu nak dikaitkan dengan nikmat. Nikmat mana? Nikmat yang dekat madu lebah tu. Itu juga adalah nikmat yang besar yang Allah bagi kepada manusia. Pegang 3 maklumat ni dulu. Cerita tentang wahyu, iaitu ilham Allah kepada lebah. Lepas tu rumah yang sarang yang dibina oleh lebah. Begitu juga dengan an-ni'mat tadi, nikmat madu tadi tu. Okey, lepas tu Allah Taala buat penutup bagi ayat nombor 69 ni. Tuhan kata inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Tuhan kata pada karakter lebah tu, cerita pasal lebah tu, itu adanya tanda menunjukkan rahmat Allah bagi orang yang dia selalu nak fikirkan. Ni kita sedang nak fikirlah ni. Kenapa Allah memilih 128 ayat ni, dipilih nama surah itu, diletakkan nama lebah. Kan? Allah boleh letak surah ni nama surah Syifa. Surah Asy-Syifa, surah penawar. Boleh. Tapi Allah nak berikan tumpuan yang lebih utama pada karakter lebah tu. Okey. Tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, selesai kita dapatkan perincian tentang An-Nahlu, kenapa Allah memilih Nahlu lebah, dan di mana ke ayat yang ada menyebut tentang An-Nahlu tadi. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan daripada nama tu, sebelum kita bincang tentang maqsad, tujuan surah, objektif surah, maka
kita masuklah terlebih awal, kita ceritakan tentang teladan nama tadi itu adalah kalau lebah ni dia taat Allah, dia akan dapat menghasilkan sesuatu yang bagus, iaitu menghasilkan penawar. Menghasilkan madu tu syifa tadi tu bagi manfaat tak? Bagi manfaat kepada manusia. Kalau manusia pula taat Allah, menghasilkan apa? Sudah pasti manusia itu akan dapat menghasilkan banyak manfaat. Jadi seolah-olah isyarat awalnya pada nama surah lebah tu, Allah Ta'ala nak suruh kita tiru macam lebah tu. Tiru macam lebah. Patuh perintah Tuhan. Dapat hasilnya. Okey. Tuan-tuan, kita lanjutkan lagi. Sebelum kita bincang tujuan surah, tuan-tuan kalau nak cari dalam Al-Quran tentang kalimah syifa, iaitu madu, bukan, penawar-penawar, dalam Quran hanya 2 perkara saja yang Tuhan kata penawar syifaun tu, ada 2 perkara saja. 2 perkara itu, pertama adalah madu lebah dalam surah lebah tadi, dan yang kedua adalah tentang Quran. Al-Quran adalah syifa juga, macam madu lebah tadi. Tapi sudah pasti tidaklah sama penawar dia macam penawar syifa madu lebah tu. Kerana madu lebah adalah untuk penawar jasmani kita, untuk sihat tubuh badan kita. Tetapi penawar rohani kita ni, macam mana nak rawat hati kita, nak rawat sanubari kita, maka Allah juga menyediakan satu penawar. Penawar itu adalah Al-Quran. Nak tahu penawar syifa Al-Quran tu duduk dalam surah apa? Selepas kita baca surah lebah ni, Allah akan bawa kita penawar yang satu lagi tu nanti dekat surah Al-Isra, surah selepas surah lebah. Cantik Tuhan susun. Maknanya dalam surah lebah ni, Tuhan nak kemukakan nikmat dia yang besar yang Allah nak bagi adalah madu lebah tu. Dan satu lagi penawar syifa tu, Allah akan bawa kita nanti duduk dekat juzuk yang ke-15, dekat surah Isra kita jumpa. Ayat nombor 82. Jadi tuan-tuan, dalam Qurannya, penyebutan syifa ni ada 4 surah. Ada 4 tempat Allah sebut tentang syifa. Yang pertama, dekat suratul Nahl ayat nombor 69 yang sedang kita bicarakan ini. Dan 3 lagi tentang Quran tu, surah Al-Isra ayat nombor 82, dalam surah Yunus ayat nombor 57, dan satu lagi dalam surah Fussilat ayat nombor 44. Ya, saya ulang sekali lagi, perkataan kalimah syifa, penawar, Allah sebut pada 4 tempat. Tempat yang pertama dalam surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 69, iaitu penawar untuk jasmani kita, iaitu madu lebah. Manakala surah Al-Isra, surah ke-17 ayat nombor 82, penawar di sini adalah penawar untuk rohani kita, iaitu Al-Quran. Surah Yunus, surah ke-10 ayat 57, penawar untuk rohani kita, iaitu Al-Quran. Dalam surah yang ke-41, surah Fussilat ayat 44, penawar untuk rohani kita, iaitu adalah Al-Quran. Baik tuan-tuan, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Kita nak terus bincang apa tujuan Allah turunkan surah lebah ini. Kita dah dapat sedikit sebanyak gambaran awal pada nama surah tu. Sebab itu salah satu cara macam mana nak faham Quran dengan mengkaji nama-nama surah. Saya yakin kalau tuan-tuan ikut secara konsisten,
Tuan-tuan boleh faham apa yang saya sampaikan, Allah akan beri kefahaman kepada tuan-tuan dan puan tentang cara untuk memahami surah dengan mengkaji nama surah. Okay. Dia ada banyak cara lah, tapi salah satu cara yang sangat bagus mengkaji nama. Sebab tu kita nak buat ulang kaji nama. Okey, tuan-tuan, rahimani wa rahimakumullah, 128 ayat setelah para ulama mengkaji 128 ayat, ya, 2 ayat tentang lebah tadi tu, ya, maka dengan ayat-ayat yang lain, maka para ulama membuatkan kesimpulan dia seperti mana yang dibuat oleh salah seorang sarjana, iaitu Dr. Ali Hassan dalam bukunya Dilalatul Asma Suwaril Al-Quraniyah, Suwaril Quraniyah. Dia kata surah lebah ni Allah sebenarnya nak ajak kepada kita ni esakan dia sebenarnya, tauhidkan dia. Mengangkat Tuhan ni sebagai sebenar-benar Tuhan dan esakan dia. Tapi cara Tuhan nak mengajak kita mengesakan dia ni adalah dengan cara Tuhan nak bagi kita ni terkenang jasa-jasa Allah pada nikmat-nikmat yang Tuhan bagi. Faham tak maksudnya? Maksudnya Allah Ta'ala ni, dia gunakan banyak cara nak bawa orang ni pada mentauhidkan Allah. Cara yang dalam surah sebelum ni, iaitu surah Al-Hijr, dengan cara apa? Dengan cara yang berbentuk amaran. Amaran macam mana? Dalam bentuk Tuhan nak tunjukkan dia berkuasa. Dia boleh musnahkan siapa-siapa yang tidak mahu beriman. Itu yang dekat sudut surah Hijr tadi. Tapi dekat surah An-Nahl ni Allah membawa pendekatan yang Allah nak membawa pendekatan berbentuk biar kita ni terkenang budi pada dia. Biar kita rasa ni berjasa kepada Allah Ta'ala tu dengan nikmat-nikmat yang Tuhan bagi. Salah satu nikmat yang sangat besar, iaitu ada pada madu yang telah dikeluarkan oleh lebah tu. Jadi apabila kita mengakui, wira, nikmat Tuhan ni banyak lah. Kan? Nikmat Tuhan ni sangat banyak. Akhirnya akan membawa kita kepada memperakui satu-satunya yang mendatangkan nikmat itu adalah Allah. Satu-satunya Tuhan yang memberikan segala nikmat itu adalah Allah. Akhirnya kita pergi kepada mengesakan Allah. Itulah tujuan surah lebah ni. Jadi surah lebah ni, saya ulang sekali lagi, surah yang mengajak kita kepada mengesakan Allah dengan mengenang, mengingati tentang nikmat-nikmat yang ada yang Allah beri kepada kita. Satu nikmat itu adalah madu lebah yang keluar daripada perut lebah pada ayat yang telah pun kita kaitkan dengan penamaan surah tadi, iaitu Syifaun. Lepas ni kalau tuan-tuan biasa amalkan makan madu, ingat surah yang berapa? Surah yang ke-16, iaitu surah lebah. Jadi waktu kita nak makan madu tu, kan kita teringat macam mana lebah ni dia boleh keluarkan madu, ya. Tu kita teringat balik surah kita belajar. Oh, rupa-rupanya lebah ni dia telah diperintahkan, dia ikut perintah Tuhan buat 3 sarang tadi. Kan? Lepas tu dia makan semua tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang Allah perintahkan kepada mereka untuk mereka makan. Jadi apabila minum madu bukan sekadar mengenai nikmat tu, tapi akan membawa kita rasa takjub kepada Allah. Kita kena takjub pada sumber jadi madu tu. Bukan pada madu tu ada khasiat sajalah, tapi kita kena tahu macam mana madu terhasil. Siapa yang memberikan nikmat pada madu tadi? Ingat kisah lebah tu. Jadi apabila kita selalu ingat Tuhan dengan nikmat dia, kita rasa nikmat Tuhan terlalu banyak dah, maka akan membawa kita kepada mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah surah lebah.
Jadi surah Lebah ni dia punya kata kunci dia, kalau kita nak ingatkan, kalau kita ingat mudah je. Ingat tentang mengesakan Allah, lepas tu nikmat. Sebab apa? Sebab dua tu ada kaitan. Kalau macam surah Ibrahim, kita letak tema dia apa? Tauhid, syukur. Mengesakan Allah, lepas tu dengan sifat syukur. Kalau surah Lebah ni, mengesakan Allah, lepas tu nikmat. Nikmat. Sebenarnya ada kaitan dengan syukur. Kenapa kita kata esakan Allah dengan nikmat? Kerana sebab nikmat itulah faktor kepada kita mengesakan Allah. Okey. Setiap orang yang mengesakan Allah, sudah pasti orang itu orang yang kenang nikmat Tuhan. Siapa yang dia dapat nikmat Tuhan, sepatutnya dia kena mengesakan Allah. Okey, tuan-tuan, untuk kukuhkan lagi perbincangan tujuan surah Lebah ni, saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan puan, kita dapatkan maklumat tentang keunikan surah Lebah ni. Dia ada keunikan dia. Keunikan ayat-ayat yang Allah guna di surah Lebah ni, sebenarnya itulah isyarat kepada surah Lebah ni nak bincang tentang apa. Okey, pertama, surah yang paling banyak, surah yang paling banyak Allah menyebut diri dia telah mencipta, surah Lebah. Okey, saya ulang sekali lagi. Tuan-tuan, Allah memilih untuk menyatakan dirinya, dia telah menciptakan paling banyak perkataan Allah ni telah menciptakan surah Lebah 7 kali. Allah ulang, dia telah menciptakan. Kita tahu Allah tu adalah Khaliq. Allah tu adalah pencipta. Kita semua tahu. Tidak ada mana-mana makhluk yang boleh menciptakan. Sebab tu Allah tu Tuhan, dia menciptakan. Tetapi persoalannya adalah, kenapa Allah memilih dalam surah Lebah ini untuk mengungkapkan dirinya telah menciptakan paling banyak dalam surah Lebah? Apa berkaitan dengan lebah itu? Inilah persoalan yang kita nak rungkaikan. Kita tak nak jadi manusia yang baca Quran ni, dia tak ambil kisah pun tentang kenapa Tuhan nak ungkapkan ayat tu seperti itu. Kenapa surah ini nak dibagi nama surah itu seperti itu. Kita tak nak jadi manusia yang tidak cuba untuk memahami apa Tuhan nak cakap ni. Kenapa Tuhan cakap macam ni? Kenapa bunyi ayatnya macam tu? Kita tak nak. Kita nak jadi manusia yang cinta Tuhan. Jadi nak dapat cinta Tuhan, kena cinta dia dulu. Maka cara cinta pada Tuhan, dengan cinta dengan ayat-ayat dia. Orang ni kalau dicinta pada seseorang, tengok gambar. Betul tak? Betul tak? Lepas tu tahu dia suka makan apa, dia tinggal kat mana. Betul tak? Ya Allah, sepatutnya itu yang kita kena buat pada Allah. Kan? Kenapa Tuhan cakap macam ni? Kenapa Tuhan nak letakkan surah ni namanya Lebah? Kenapa dengan lebah tu? Jelas okey. Surah yang paling banyak Allah menyebut dia telah menciptakan ni 7 kali surah Lebah. Tuan nak tahu ayat dia kat mana? Ayat nombor 3, ayat nombor 4, ayat nombor 5, ayat nombor 8, ayat nombor 17, 48, 81. Saya akan tunjukkan beberapa contoh. Okey, nak cari ayat Tuhan telah menciptakan ni, tuan cari kalimah khalaqa. Khalaqa. Khalaqa maksudnya Tuhan telah menciptakan. 7 kali
Allah sebut dalam surah An-Nahl. Saya ulang sekali lagi. Ayat 3, 4, 5, 8, 17, 8, 81. Saya tunjukkan contoh dia. Kita tengok ayat 3. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Sampai hujung ayat. Lepas tu ayat nombor 4 Tuhan kata apa? Khalaqal insana min nutfah. Okey, ayat nombor 5 Tuhan kata apa? Wal an'ama khalaqaha. Okey, itu 3 contoh. 3 tempat Allah menyebut tentang dia telah menciptakan. Tapi tuan-tuan kena tengoklah ayat lain ya. Tengok ayat nombor 8, 17, 48, 81. Ya Allah, kalau saya faham surah ni, kalau kita faham waktu kita masuk juzuk 14, kata orang kalau juzuk 14 ni dah, kata orang kalau biasanya orang tadarus ni, maksudnya dia dah sampai pertengahan juzuk dah lah kan? Betul tak? Oh, dah sampai separuh juzuk dah. Jadi apabila kita masuk bukan separuh juzuk, separuh Quran lah. Kan? Dah nak masuk juzuk 15 dah. Nak masuk tengah-tengah, kita jadi macam bertambah sayang dekat Tuhan. Rasa kita masuk pada surah Tuhan kita, nikmat banyak dah Tuhan bagi. Okey. Jadi moga-mogalah ya masuk dekat surah-surah yang juzuk-juzuk macam ni, ingat nikmat Tuhan tu. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan, keunikan surah Lebah ni juga surah yang paling banyak Allah menyebutkan kalimah dia telah menjadikan, ja'ala lakum. Okey. Tuan-tuan, kalau yang tadi tu adalah khalaqa, Allah telah menciptakan. Kali ni Allah guna perkataan ja'ala. Allah telah menjadikan. Allah ulang sebanyak 8 kali. Ja'ala lakum, ja'ala lakum, ja'ala lakum. 8 kali. Ja'ala lakum tu apa? Tuhan nak kata, dia telah menjadikan untuk kamu. Kalau yang tadi tu, dia telah menciptakan. 7 kali dia sebut. Kali ini Tuhan kata apa? Dia telah menjadikan untuk kamu. Tuhan sebut untuk kamu. Lepas tu para ulama kata surah ni surah menyebut tentang nikmat. Okey. 8 kali tu dekat mana? Ayat 72 ada 2 kali. 78, 80, 2 kali Allah ulang. 81, 3 kali. Okey, saya ulang sekali lagi ya. Di mana nak cari ayat yang Tuhan mengungkapkan tentang dirinya, yang telah mengatakan dia telah menjadikan untuk kamu. Untuk kamu. Untuk kamu. 8 kali. Ayat 72, 2 kali. 78, 80, 2 kali. 81, 3 kali. Saya tunjukkan contoh ayat. Saya bacakan contoh ayat tu. Dekat ayat nombor 78 ni Allah Ta'ala kata apa? وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Gariskan dekat perkataan وَجَعَلَ لَكُمْ. Dia telah mencipta, dia telah menjadikan untuk kamu boleh mendengar, boleh melihat, dan boleh berfikir, boleh merasa. Okey, tak cukup dengan tu. Tuhan katakan dia lagi apa? Ayat nombor 80, Allah sebut sebanyak 2 kali perkataan ja'ala. Tuhan kata apa? Wa ja'ala, wallahu ja'ala lakum min buyutikum. Okey, lepas tu Allah ulang sekali lagi. Wa ja'ala lakum, dan telah menjadikan untuk kamu. Tuan-tuan tak rasa apa-apa ke?
Tuan-tuan ada perasaan apa tak bila baca ayat-ayat seperti ini tentang Allah? Kita boleh lalui bulan Ramadan ni pun satu nikmat yang besar. No? Ada orang tak dapat dah masuk Ramadan. Tak ada can dah. Tapi kita lalui ayat-ayat Allah. Jumpa ayat macam ni, salah saya memang tersentak lah. Tersentak tu maksudnya amalnya tak banyak. Tapi merasa nikmat Tuhan tu dah terlalu banyak. Tapi Allah Ta'ala ni dia suka sebut tentang dirinya. Ayat nombor 81 tau. Tuhan ulang 3 kali tau. Wallahu ja'ala lakum. Lepas tu jumpa lagi. Wa ja'ala lakum minal jibal. Dia ulang lagi. Wa ja'ala lakum sarabil. Lepas tu kita kena baca ayat lain. Persoalannya adalah, kenapa Allah memilih menyebut dia telah menjadikan untuk kami, menjadikan untuk kamu 8 kali itu dalam surah Lebah? Apa berkaitan dengan lebah? Alhamdulillah, moga-moga tuan-tuan yang ikut sesi ulang kaji ni, tuan-tuan dapatlah sesuatu maklumat. Ya Allah, kalau boleh faham apa yang Allah katakan ni, satu nikmat yang besar. Saya rasa tak ada nikmat yang lebih nikmat melainkan kita dapat berkata-kata dengan Tuhan, faham Tuhan kata apa kepada kita. Kan? Seperti mana kita dapat berbual dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita baca Al-Quran. Baik, tuan-tuan, sebelum kita teruskan lagi untuk menunjukkan keunikan surah Lebah ni, tuan-tuan, ada perbezaan ya kalau Allah guna khalaqa dengan Allah guna ja'ala. Okey. Kalau Allah gunakan khalaqa, Allah telah menciptakan 7 kali Allah sebutkan dalam surah Lebah tadi ni. Kalau Allah gunakan khalaqa, sebenarnya fokus dia kepada Allah nak menunjukkan kehebatan dia dari sudut dia menciptakan. Maksudnya penekanan pada ayat khalaqa tu adalah Allah Ta'ala nak suruh kita mengagungkan kehebatan apa yang diciptakan. Tapi kalau Allah guna kalimah ja'ala, ada 8 kali dalam surah Lebah ni, sebenarnya Allah Ta'ala nak suruh kita lihat sudut rahmatnya. Rahmatnya. Jadi soalannya Tuhan nak kata tadi, 7 kali Tuhan kata apa? Hebat tak Allah telah menciptakan tadi, kita rasa hebatnya Allah, kebesaran dia, keagungan dia pada diciptakan. Tapi apabila kita baca ayat 8 kali ja'ala lakum, sebenarnya Tuhan suruh kita kenang rahmat Tuhanmu. Kenang rahmat Tuhanmu. Kenang rahmat Tuhanmu. Okey. Jadi cara mengenang rahmat Allah, itu yang pergi kepada tujuan surah apa? Tauhidkan Allah. Esakan Allah dalam segala sesuatu. Buat sesuatu amal kerana Allah. Buat kerana Allah. Allah tak nak apa pada kita. Allah menyuruh kepada kita ni, bukan kita nak bagi nikmat pada Tuhan. Tak, Tuhan tak perlukan kita. Tapi Tuhan meminta kepada kita supaya kenang nikmat dia dengan mentauhidkan dia dalam pelbagai urusan. Tuan-tuan, saya tunjukkan lagi beberapa keunikan surah nikmat ni, surah Lebah ni. Tuan-tuan nak tahu tak surah yang paling banyak menggunakan perkataan ni'mah, surah Lebah. Kita kan selalu jumpa perkataan nikmat kan? Nikmat ataupun ni'amat kan? Kita ni orang Melayu ni sebut bahasa Arab. Ni'mat. Perkataan nikmat ada 9 kali Allah sebut dalam surah Lebah. Kenapa Allah tak nak sebut? Kenapa diletakkan perkataan nikmat tu paling banyak diungkapkan dalam surah Lebah? Apa kaitan dengan Lebah? Inilah yang kita duk bincangkan tadi tu. Sebab tu para ulama kata surah Lebah ni, nama lain dia adalah surah Ni'am. Surah nikmat. Apa kaitan dengan Lebah tu?
Lah lebah tu kan bagi nikmat kepada kita. Nikmat apa? Nikmat syifa. Iaitu penawar. Penawar apa tu? Madu dia tu. Tapi kita jangan ingat pada kehebatan lebah tu semata-mata. Kita kena ingat siapa yang mengizinkan lebah tu boleh keluar syifa tu. Jawapannya adalah Tuhan kepada lebah tu lah. Tuhan yang samalah kepada kita. Ha. Tuhan buat kepada kita ni sampai dekat lebah pun Tuhan bagi nikmat. Jadi kita untuk siapa? Kita untuk Tuhan. Baik, tuan-tuan, nak tahu 9 kali tu dekat mana? Tentang nikmat tu, tuan kena cari dalam Quran. Tapi saya sebutkanlah nombor dia. Ayat 18, 53, 71, 72, 81, 83, 112, 114 dan 121. Tuan-tuan, ambil maklum ayat-ayat ini, nanti kalau buka Quran, cari perkataan kalimah yang ada ni'mah. Ayat 18, 53, 71, 72, 81, 83, 112, 114, 121. Kalau tuan-tuan nak buat program ke, ataupun tuan-tuan nak fokus tema tentang nikmat, ambil surah Lebah ni, dijadikan sebagai tema utama dia. Sebab memang surah Lebah ni adalah surah yang mengungkapkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan, surah Lebah ni, keunikan dia juga, dia merupakan di antara salah satu, maknanya ada dua surah yang Allah Ta'ala sebut ungkapan dia telah menundukkan, iaitu sakhara. Sin, khara. Sakhara. Sakhara pun Allah telah menundukkan. Allah ulang ya. Dia telah menundukkan, dia telah menundukkan, dia telah menundukkan, dia telah menundukkan. 4 kali Allah ulang dalam surah Lebah. Persoalannya, apa sebenarnya Tuhan nak bagi tahu kepada kita dalam surah Lebah ni? Tadi Tuhan sebut 7 kali paling banyak. Dia telah menciptakan, dia telah menciptakan. Kemudian Tuhan cakap pula, dia ni, dia telah jadikan untuk kamu, dia telah jadikan untuk kamu. 8 kali. Lepas tu surah yang paling banyak menyebut tentang nikmat. Kali ni Tuhan pula kata, 4 kali dia cakap, dia telah menundukkan, dia telah menundukkan, dia telah menundukkan. Untuk siapa? Untuk kita. Okey. Tuan-tuan, 4 kali tu kat mana? Ayat 12, 2 kali. Ayat 14 dan ayat 79. 12, 2 kali, 14 dan 79. Nanti buka Quran, tuan-tuan contoh sikit Quran tu. Pakai pensel lah. Cari kat mana yang kita sebutkan. Nanti, kalau tuan-tuan tak buat macam tu, tuan-tuan, nanti tuan-tuan baca Quran kan, tuan-tuan ulang balik. Nanti dah khatam Quran, ulang balik, jumpa balik surah Lebah. Teringat balik, kenapa kita gariskan ya? Kenapa kita bulatkan? Oh, baru teringat. Sebab kita ni tuan-tuan manusia memang perlu kepada kaedah repetition. Kita memang perlu kepada pengulangan. Kita lupa. Jadi dengan cara kita take note, kita dah bulatkan ke, highlightkan ke apa, nanti kita baca balik, kita ingat balik. Okey, tuan-tuan rahimani rahimullah, kita nak tunjukkan contoh ya. Dekat mana tu ada sebut perkataan nikmat tadi? Saya tunjukkan contoh. Okey, tuan-tuan ambil maklum ni. Ya Allah, ayat ni selalu orang guna, selalu kita dengar. Kalau Tuhan nak kata, ya Allah, nikmat Allah ni banyak sangat tak terkira. Tuan nak tahu tak ayat tu duduk kat mana? Surah Lebah tau. Ayat nombor 18. Tuhan kata apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, confirm kamu takkan dapat kira dia.
Barulah kita terfikir, ya Allah, selama ni dengar ayat tentang nikmat Tuhan ni banyak, kalau kita kira tak mampu kita kira. Rupanya ayat tu dekat surah Lebah. Apa berkaitan lebah tu dengan nikmat Tuhan yang tidak terkira? Tadi kita dah sebut dah. Kenapa? Pernah tak selama ni kita terfikir, kenapa ayat tu berada dalam surah Lebah, dalam surah sekian dan sekian? Macam kita ungkapkan tadi waktu kita belajar surah penduduk Hijr lah. Kenapa Allah Ta'ala nak sebut dia nak jaga Quran tu, ungkapan itu duduk dekat surah Hijr? Tapi kenapa pula ketika dalam surah Lebah ni, Tuhan nak menyebut nikmat Tuhan tu, kalau dikira tak boleh hitung, kenapa duduk surah Lebah? Allah Ta'ala ni, sebab tu Tuhan ni dia maha hakim, dia maha hikmah. Maka kita lah yang kena mencari kehikmahan itu. Sebenarnya Tuhan sebut ni, sebenarnya itulah sebenarnya isyarat kepada perbincangan ni apa? Perbincangan ni sebenarnya tentang nikmat. Macam mana kita tahu pasal nikmat? Lah, kan ayat tu sebut tentang nikmat. Lepas tu apa kaitan dengan lebah pula? Tadi kita dah sebut lah. Okey, saya suka ulang-ulang maklumat supaya sebab ada rakan-rakan yang baru join lah. Kan? Supaya tuan-tuan pun boleh ingat dan tuan-tuan boleh cerita kembali. Okey, tuan-tuan, saya nak tunjukkan satu lagi ayat ya. Ya Allah dia menyebut tentang nikmat ni, iaitu ayat wama bikum min ni'matin faminallah. Ya Allah, ayat ni. Dahlah tadi ayat nombor 18 ni kita dah tersentak dah. Tersentak ni maksudnya kita rasa, ya Allah, betul lah nikmat Tuhan ni banyak sangat tak terkira. Tapi kenapalah kita ni nak merungut. Kita kata tak cukup lah, tak adalah, tak cukup lah. Lepas tu kalau kita baca ayat nombor 53 ni, ya Allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Segala nikmat yang ada pada kamu, maka dia adalah dari Allah. Ya Allah, selama ni kita pandai, kita kaya, kita cantik, kita apa? Kita bahagia, kita selamat. Kita dapat makan sesuap nasi. Terdapat menghirup udara Tuhan, dapat berjalan, boleh mendengar. Rupa-rupanya itu dari Allah. Ya. Dan penyebutan itu pula duduk dalam surah Lebah. Ya Allah, paling senang nak ingat surah Lebah ni. Ya, sebab kita makan, orang yang biasa amalkan makan madu, dia makan je madu, teringat kita belajar, ya Allah. Tentang nikmat Allah SWT. Maka tuan-tuan, itulah yang sedikit sebanyak yang dapat saya kongsikan untuk pengisian kita pada pagi ni. Moga-moga kita dah masuk kepada pertengahan Quran. Kita dah masuk sampai 14 ni, kita boleh kata pertengahan Al-Quran. Kita menjadi hamba yang rasa terhutang budi banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menjadi hamba yang tidak sombong, tidak belagak dengan apa yang kita ada. Kerana apa yang kita ada tu bukan milik kita, bukan dari kita, tetapi ia adalah daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, sebelum kita mengakhiri sesi ulang kaji surah Lebah ini, persoalan yang saya ungkapkan, yang telah saya kemukakan pada awal-awal sesi ulang kaji, kenapa ada nama Nabi Ibrahim? Kenapa surah Lebah ni menyebut tentang Nabi Ibrahim? Apa kaitan dengan surah Ni'mat, surah Lebah? Okey, kita kena tengoklah ayat dia. Kalau kita tengok ayat 120, surah Lebah, surah An-Nahl, Allah kata Nabi Ibrahim ni, dia seorang ummatan. Tengok ayat dia. Kita kena tengok ayat 120 tu. Allah kata, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakun minal musyrikin. Tuhan kata Ibrahim ni seorang umat. Maknanya seorang pemimpin. Kita dah ulas ya dekat surah nombor 14, iaitu surah Ibrahim.
Allah kata Nabi Ibrahim ni ikutan kepada semua manusia yang seorang yang berdiri teguh di atas dasar tauhid. Dia bukan orang mensyirikkan Allah. Jadi kita dah sebut tadi, ingat tak? Kita kata surah Lebah, ingat. Apa dia? Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah melalui mengenang nikmat-nikmatnya. Jadi surah Tauhid dan nikmat. Jadi Allah meletakkan kisah Nabi Ibrahim dalam surah Lebah ni adalah untuk mengukuhkan tentang tema Tauhid tadi tu. Sebab Nabi Ibrahim ni adalah bapa bagi segala para Nabi. Ikon bagi manusia. Okey. Kemudian, Nabi Ibrahim ni menariknya dalam surah Lebah ni, Allah Ta'ala kata Nabi Ibrahim ni siapa tau? Syakiran li'an'umi. Dia sentiasa bersyukur akan nikmat-nikmatnya. Nampak? Rupa-rupanya, penyebutan kisah Nabi Ibrahim dalam surah Lebah ni, Allah nak membawa dua sudut. Kena pada tujuan surah yang kita bincangkan, iaitu Allah membawa kisah Nabi Ibrahim dalam surah Lebah adalah untuk membawa tema kepada mengesakan Tuhan. Dan ayat nombor 121, Allah membawa kisah Nabi Ibrahim adalah untuk tema seorang yang sangat bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. Dan memang surah Lebah ini surah yang konteks ayatnya mengungkapkan tentang nikmat-nikmat Allah. Maka cara Tuhan nak kata dialah pemberi nikmat itu, Tuhan mengatakan dia itu khalaqa sebanyak 7 kali. Dan Tuhan kata mengulangi sebanyak 8 kali, ja'ala lakum, menjadikan untuk kamu. Dan Tuhan mengungkapkan dia telah menundukkan sakhara sebanyak 4 kali. Jadi itulah tuan-tuan, sedikit sebanyak yang dapat kita membuat sesi ulang kaji. Kerana masa kita yang sangat terbatas, bukan terbatas tu maksudnya tak cukup. Allah bagi waktu ni cukup. Cuma kita sahaja yang tidak dapat menguruskan waktu dengan baik. Tapi kita cuba untuk gunakan waktu yang Allah bagi ni, persediaan untuk kita masuk bulan Ramadan, moga-moga usaha yang sedikit ini Allah Ta'ala memberikan kita ganjaran yang banyak. Ya, semoga Allah memberikan kita banyak keberkatan. Satu nikmat, kalau kita boleh faham ayat-ayat Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Selesailah kita membuat ulang kaji, perbincangan nama bagi surah Lebah, dan kita juga selesai membincangkan tentang tujuan bagi surah Lebah, dan temanya mudah saja. Tauhid dan juga nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung lagi pada sesi saya cuba untuk buat malam ni juga. Juzuk yang ke-15, kita akan masuk surah Al-Isra. Dan kalau sempat, kita masuklah suratul Kahfi. Kita cuba malam ni kita nak buat 2 sesi. Saya cuba insyaAllah pukul 8 kita buat, lepas tu campur satu lagi insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, itu saja yang dapat kita ulaskan insyaAllah. Kita jumpa lagi nanti pada sesi yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya, ada soalan apakah? Tak ada Ustaz. Dekat Allah. FB memang tak ada Ustaz. FB kena block juga. Dekat FB kena block. Macam tadi dia block juga. Tapi dekat chat tak ada. TikTok ni dia dah terlebih waktu sebab lebih pada sejam, ya Allah. Oh, dia padam Kan, TikTok ni kalau dia lebih sejam, dia tak boleh nak upload balik, kongsi. Sayanglah sebenarnya.
Tapi dalam recording Zoom boleh ambil nanti. Nanti Kak upload ke YouTube tak apa. Apa Kak? Dekat recording Zoom boleh ambil. Nanti Kak Apa, Kak? masuk ke dalam YouTube. Boleh. Boleh ya? Boleh. Akak boleh hantar. Apa? Tak faham maksud dia. Nanti daripada recording Zoom, Kak akan download, kemudian Kak akan upload ke YouTube. Okey. Cuma dalam TikTok tak tahulah macam mana nak masuk. Boleh ke Ustaz? Tak boleh kot. Tapi dalam video ada tak? Boleh bagi tak? Dalam bentuk video. Kalau dalam bentuk video, dalam Zoom dalam MP4. Okey Kak, insya-Allah nanti bagilah. Tapi tak ada soalan ya? Tak ada. Okey. Insya-Allah nanti saya berikan maklumat untuk kelas malam ni, tapi mana nak kena buat malam ni insya-Allah. Okey, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah Ustaz. Selamat hari Liza. Terima kasih semua.